Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi dalam sesi tadabbur pada pagi ini. Pada sesi kali ini, insya-Allah kita akan bersama-sama dalam sesi pada kali ini di muka surat yang ke-124. Muka surat 124, dan kita akan mentadabbur pada pagi ini pada sesi kali ini di surah Al-Maidah ayat 96 sehingga ayat 103. Ayat 96 sehingga ayat 103, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, kita doakan memberikan kepada kita membina, insya-Allah, terbina pandangan hidup kita, terbina mindset kita, terbina akidah kita, terbina segala-galanya hati sanubari kita dengan Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Sebelum daripada saya terus, insya-Allah minta feedback tentang suara dan juga video pada pagi ni. Insya-Allah hari ini kita akan baca muka surat 124 kepada yang baru masuk, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan baca sikit ayat 96, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Ayat ini sambungan daripada yang kita baca sebelum daripada ni, muka surat 123, iaitu tentang perkara-perkara yang dilarang, iaitu dilarang kepada orang-orang yang mengerjakan ihram haji ataupun mengerjakan ihram umrah. Jadi mereka ni tidak boleh melakukan satu perkara, iaitu berburu binatang. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah cuba orang-orang yang beriman semasa di Hudaibiyah, datangnya binatang-binatang yang dekat kepada mereka. Binatang-binatang yang maknanya binatang-binatang kecil datang kepada mereka, binatang-binatang besar pula datang dengan mudah kalau ikutnya mereka itu membaling tombak mereka, terkena binatang-binatang itu. Tapi itu semua adalah merupakan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tengok mereka ni melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Allah Taala dah larang, jadi mereka tak boleh buat benda. Jadi pada kali ini ayat 96 ni, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada orang-orang yang ihram, kepada kita semua, kan. Kita ni dipanggil orang yang halal, mereka tu dipanggil orang yang muhrim, iaitu berihram, mengharamkan diri mereka melakukan beberapa perkara. Dia sama jugalah dengan takbiratul ihram. Bila kita angkat takbir, kita nak solat, ertinya takbir itu adalah ihram. Takbiratul ihram artinya kita dah tak boleh buat dah perkara-perkara yang kita boleh buat sebelum daripada takbir. Sebelum takbir kita boleh bercakap, sebelum takbir kita boleh makan. Harus tiba-tiba bila kita dah takbiratul ihram, kita mengharamkan kepada kita, diri kita ni tak boleh berpaling daripada kiblat, tak boleh buka aurat, tak boleh makan, tak boleh ketawa, tak boleh bercakap suka hati, tak boleh. Jadi itulah nama dia ihram. Jadi ihram haji ni ataupun ihram umrah ni, iaitu seorang itu mengharamkan kepada dirinya untuk melakukan setengah-setengah perkara yang tak boleh. Di antara perkara yang tak boleh dilakukan ialah berburu binatang-binatang. Tapi apakah maksud binatang ni? Tak boleh berburu. Jadi Allah SWT jelaskan dalam ayat ini apakah jenis binatang yang boleh. Sebenarnya ada binatang yang tak boleh. Jadi kita tengok, insya-Allah. Uhilla lakum saydul barri, saydul bahri. Allah SWT kata dihalalkan untuk kamu soidu, perburuan al-bahri, laut. Artinya di sini ada setengah-setengah orang setengah-setengah orang yang mana mereka ni pergi ke Mekah menunaikan ihram ni melalui jalan laut, bukan jalan darat. Jadi macam bagaimana bila mereka jalan laut, setengah-setengah mereka tak ada makanan kecuali makanan dalam laut tu. Mereka nak mengail ke, nak memukat ke, kan. Dan sebelum daripada mereka sampai ke sampai ke Jeddah, kalau ikutnya Jeddah lah, kan pelabuhan yang paling hampir dengan Mekah, mereka ini melalui laut dan mereka dah start ihram kalau ikutnya. Jadi kalaulah begitu, artinya kalau tak boleh ambil makanan laut, artinya ikan, sotong, apa-apalah yang mereka kail tu dalam laut tu, maknanya tak boleh mereka makan, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala benarkan di sini, dihalalkan untuk kamu saydul bahri.
Saydul bahri ni maknanya ialah binatang yang kamu tangkap daripada laut dan dia masih hidup. Tapi ada juga yang dah mati. Jadi Allah Ta'ala kata wa ta'amuhu. Jadi ulama kata ta'amuhu situ ialah maksudnya ialah iaitu yang dah mati. Yang keluar daripada itu. Kalau kita pergi ke pasar ke, ikan semua dah mati kan, sotong semua dah mati, udang semua dah mati, mana ada benda hidup kan. Itu makna ta'amuhu, iaitu makanan-makanan daripada laut. Jadi artinya kamu halal untuk makan. Tu penjelasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata mata'al lakum, untuk memberi kemudahan kepada kamu, untuk memberi kesenangan kepada kamu, untuk kamu ni tamtian. Ustaz tafsir kata tamtian, memberi keseronokan kepada kamu, kemudahan kepada kamu. Kemudian walis sayyarah. Sayyarah ini dalam bahasa moden ialah kereta tu, car tu, motorcar tu, semua tu itu sayyarah. Tapi dalam bahasa Quran sayyarah ni itu artinya orang yang berjalan, orang yang bermusafir. Jadi maksud ayat ni ialah orang-orang yang bermusafir, mereka juga boleh mengambil bekalan daripada perburuan laut tu, daripada makanan-makanan dalam laut. Mereka boleh buat bekal, tak kiralah sardin ke, tak kiralah apa-apa. Yang pentingnya ialah makanan mereka nak keringkan ke, mereka nak garamkan ke, dan ikut terpulang pada mereka. Boleh jadi bekalan, maknanya Allah Ta'ala halalkan. Kemudian Allah Ta'ala wa hurrima alaikum saydul barri. Yang tak bolehnya apa? Yang tak bolehnya ialah saydul barri, iaitu perburuan binatang darat. Jadi kalau jenis binatang tu dua alam tu, itu tak boleh lah kira darat. Jadi madumtum huruma, selama mana kamu ni berihram. Huruma tu maknanya ihram, makna artinya kamu tak boleh berburu binatang. Tapi bagaimana pula kalau binatang tu binatang yang bukan kita, bukan orang yang ihram ni yang berburu, tapi orang lain berburu, iaitu orang yang tidak melakukan ihram. Boleh tak? Ulama-ulama daripada sunnah, daripada hadis Nabi SAW membolehkan kita makan makanan-makanan perburuan darat jika sekiranya yang berburu tu, yang menyembelih tu dan sebagainya itu adalah orang-orang yang bukannya melakukan ihram. Itu disebutkan dalam hadis-hadis lah. Detailnya insya-Allah boleh refer kepada buku-buku fiqh insya-Allah. Kemudian wattaqullah allazi ilaihi tuhsyarun. Jadi Allah Taala sebut wattaqullah. Yang penting itu kita bertakwa kepada Allah tu kan. Kadang-kadang kita melakukan satu kesalahan tidak sengaja. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan dengan sengaja. Jadi yang penting tu orang yang bertakwa kepada Allah, dia tak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Dengan sengaja nak langgar. Kalau dah tak sengaja nak buat macam mana? Jadi Allah Ta'ala kata yang penting kamu tu ialah bertakwa. Jaga takwa kamu. Allazi ilaihi tuhsyarun. Sebab apa? Sebab nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dikembalikan kepada tempat lain, bukan kembalikan kepada tanah saja kan. Mati memanglah masuk dalam tanah, dikuburkan dalam tanah, tapi sebenarnya kembali kepada Allah tu. Bila mati tu kan, datang sekejap atas dunia ni 63 tahun, kita pun datang muncul atas dunia ni. Namanya lahir, namanya birthday, nama tarikh lahir, tapi lepas tu mati. Jadi Allah SWT sebut sepasal benda tu, ja'alallahu al-ka'bata al-baita al-haram qiyaman linnas. Sekarang ni Allah Taala sebut pula kan, iaitu perkara-perkara ni Kaabah ni, depan kita ni Kaabah kan. Bagi orang Islam lah depan dia ada Kaabah. Jadi orang kafir Quraisy pun mereka ni ada Kaabah juga depan tu. Jadi Kaabah ni untuk apa? Allah Taala jadikan untuk apa? Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini, iaitu apa? Ini dia beberapa perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk orang-orang yang beriman. Allah Taala jadikan Kaabah ni adalah untuk orang beriman, untuk melakukan sesuatu dan sebagainya kan, tujuan dia. Bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW tu. Mereka dah menyeleweng, mereka buat macam-macam dengan Kaabah tu. Jadi kita tengok kan, Allah Subhanahu Taala sebut sini, ja'alallahul ka'batal baital haram qiyaman linnas. Qiyaman, setengah ulama kata qiyaman tu makna dia tegak di situ untuk manusia. Dia tak lari. Kita pun nampak, kita pun boleh tahu, orang zaman dulu pun tahu, orang zaman sekarang pun tahu, kita akan nampak Kaabah tu qiyaman. Qiyaman tu asal setengah ulama tafsir kata, iaitu dia tegak berdiri di situ untuk manusia. Untuk manusia apa? Untuk manusia, iaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia ni tahu kan, kita pergi ibadah, kita pergi di situ untuk haji kan. Untuk sembahyang, kita sembahyang di rumah kita kan, di mana-mana kan, di atas dunia ni. Tapi untuk haji, sekali seumur hidup, orang Islam kan pergi situ. Pergi situ untuk apa? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan qiyaman. Allah Ta'ala tak ubah-ubah, tak alih-alih kan dia kan.
qiyaman linnas, dan juga dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Baitullahil Haram tu adalah untuk qiyaman kepada manusia. Untuk apa? Sebab ada setengah-setengah qiraat dia lain sikit, gitu kan. Jadi qiyaman ada baca macam tu. Jadi untuk menjadi penegak kepada manusia dalam kehidupan dia, iaitu apa? Untuk dunia dia. Jadi jadikanlah Baitullahil Haram ni jadi tempat untuk mereka ni bisnes, boleh cari makan, boleh. Allah SWT benarkan perkara-perkara tu kan. Jadi ada dua lah manfaat yang Allah Ta'ala jadikan Kaabah tu, iaitu yang pertama untuk mereka ni menjadi tempat ibadah mereka. Yang keduanya adalah untuk menjadi tempat mereka ni bisnes, berhimpun dan sebagainya. Itu sepatutnya lah tempat orang Islam berhimpun, tempat orang Islam ni berkumpul untuk mendengar berita di antara satu sama lain. Bila buat yang kena buat haji, jadi boleh bertukar-tukar berita kan. Kalau kita sekarang ni bertukar berita, mendengar cerita, kadang-kadang daripada berita-berita yang entah-entah daripada orang kafir yang memang ada plan mereka lah kan, untuk tidak mensahihkan atau mensahih dalam bentuk cara mereka lah kan, untuk mengubah pemikiran kita ni orang Islam terhadap satu-satu benda. Jadi mereka yang menguasai press, kebanyakan press dan sebagainya, menyebabkan kita kadang-kadang mendengar satu benda yang tak betul. Jadi Mekah ni, Kaabah ni, orang Islam kalau berkumpul situ mereka akan dapat dengar. Ini sejak daripada dulu, zaman tak ada internet, zaman tak ada apa. Jadi kita pandai-pandailah kiaskan sekarang ni kan. Kiaskan sekarang ni iaitu dalam apa-apa pun kita mesti refer kepada orang Islam sepatutnya. Jadi qiyaman linnas. Kemudian Allah Ta'ala jadikan wasyahral haram. Tengok kan, Allah Ta'ala jadikan 4 bulan dalam setahun tu kan. 4 bulan dalam setahun tu kan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Allah Ta'ala jadikan apa? Untuk sebagai mereka ni boleh beribadah kepada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala haramkan. Jadi nama dia Asy-Syahrul Haram. Juga untuk qiyaman linnas. Untuk sebagai dia berada di situ. Yang manusia boleh gunakan. Wal hadiah. Hadiah tu ialah binatang tu yang dibawa untuk untuk disembelih. Telah ditentukan ini adalah untuk sembelih aku, kerana nanti aku akan membuat haji tamattu' dan sebagainya. Jadi aku nak sembelih di Mekah ni. Itu hadiah. Kemudian wal qalaidah. Qalaidah tu setengah binatang tu lah dicopkan, digantungkan, ditandakan maknanya. Ini adalah binatang untuk sembelihan. Jadi semua benda tu Allah Ta'ala jadikan tu. Dia kata ja'alallah adalah, ja'alallah tu semua tu adalah untuk menjadi, semua tu zalika li ta'lamu. Semua benda tu Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadikan untuk apa? Dia kata zalika tu menjadikan perkara-perkara itu sebagai qiyam tu li ta'lamu, supaya kamu semua ni tahu apa? Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in alim. Nak beritahu kepada kamu supaya kamu tahu bahawa Allah Ta'ala tahu semua ni. Bukan Allah Ta'ala tak tahu apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, apa yang disesatkan oleh orang-orang Arab di zaman Nabi itu, semua tu Allah Ta'ala tahu kan. Jadi Allah Ta'ala tahu apa hati kamu, apa perasaan kamu, apa kamu nak kan dalam hidup kamu ni kan. Kamu mungkin cerita pada satu benda, kamu nak berkumpul satu tempat. Itu memang kan kita sekarang kan, bila kita berada dalam pandemik lah sebagai contoh kan, kita berada di luar biasa keadaan kita yang ada. Kita kadang-kadang kena lockdown, setengah-setengah tempat tak boleh keluar, ni tak boleh buat benda ni, tak boleh. Kan kita rasa macam terbelenggu sikit ni. Kita dah mula rasa kan, kita tak boleh begini, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, nak pergi ke komplek, nak pergi kena scan dah dan sebagainya. Jadi semua benda tu kita kata macam pelik lah, luar biasa kan, tak normal. Kalau ikutnya kan, itu kita boleh rasakan bahawa perasaan kita kadang-kadang ini tak sesuai dengan aku, tak best dan sebagainya. Kita tahu itu maknanya apa? Bahawa Allah Ta'ala tahu tu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi begitulah juga dengan cerita ni, cerita pasal Kaabah, cerita pasal ni Mekah kan, kita nak berkumpul, kita suka untuk gini, kita suka ada bulan-bulan ni kita tak ni kan, kita suka binatang ni, macam tu semua tu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tahu. Zalika li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil. Allah Ta'ala bukan saja tahu tentang kita, Allah tahu semua apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua tahu. Jadi kalau apa yang ada di langit dan di bumi Allah Ta'ala tahu, jadi mengenaan dengan kita ni apa sangat kan, sebahagian sahaja daripada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Dan ingatlah, Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala ada dua saja kan. Manusia ni akan kembali kepada dua saja. Sama ada dia ni akan kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan masuk neraka, ataupun dia beriman, dia patuh kepada Allah, dia akan masuk syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini, ketahuilah Allah ni sangat dahsyat, syadidul iqab. Balasan ni sangat dahsyat jangan kamu rasa tak ada balasan dua saja. Sama ada kamu ni akan kena iqab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kamu kufur,
Allah Ta'ala tahu kan semua ni. Dan wa annallaha ghafurun, dan Allah itu maha ghafur, maha pengampun. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang disayang, kepada awliyaihi. Kata dalam tafsir, awliyaihi maknanya orang-orang yang bersama dengan Allah lah. Dulu kita dah baca kan, Hizbullah, Hizbus Syaitan kan. Ada manusia ni tergolong dalam kumpulan Allah, ada manusia ni tergolong dalam kumpulan syaitan, bersama dengan syaitan. Dia nak ikut syaitan atas dunia ni kan, dia seronok sangat ikut syaitan kan. Dia rasa tak apa, tak nak ikut perintah Allah SWT. So jagalah dia kan. Allah Ta'ala kata sini syadidul iqab. Dan tapi kalau hamba-hambanya, mungkin hamba-hambanya yang sayang kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang nak bersama dengan Allah, yang akan menyertai, kemungkinan juga mereka ni melakukan kesalahan. Tak ada orang yang maksum kecuali Nabi kan. Jadi oleh kerana itulah, kalau mereka ni ada kesalahan apa-apa saja kan, dan kemudian mereka bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan. Kalau dosa kecil, Allah Ta'ala akan ampunkan. Sebab itulah dia kata wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah Ta'ala boleh ampunkan di antara Jumaat hingga Jumaat, Ramadan hingga Jumaat Ramadan, dan seterusnya kan, solat dengan solat kan. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil-kecil tu kan. Tapi dosa besar, bertaubat kepada Allah, dan Allah Ta'ala maha pengampun. Itu kita ingat kan, kita ingat. Kemudian Allah Ta'ala ni Rahim, sangat-sangat Rahim, sangat-sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita tahu kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala mulakan kita dengan kita baca setiap hari kan, Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan juga Maha Rahim. Rahman, menurut setengah ulama kata, ialah semua manusia ni Allah Ta'ala Rahman. Allah Ta'ala sayang kepada semua, Allah Ta'ala beri kepada mereka kan. Tetapi ada benda-benda khusus yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman saja, iaitu Rahim. Iaitu umum, daripada umum khusus sikit, kemudian khusus lagi kan. Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi kita nak ni, tiga-tiga ni kita nak. Kita nak Allah, kita nak Ar-Rahman, kita nak Ar-Rahim. Okey, jadi seterusnya, a'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Seterusnya ayat yang ke-99 ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Rasul ini kerja dia, dan kita jugalah kerja kita ialah al-balagh saja, menyampaikan saja. Jadi Allah Ta'ala ulang lagi ni kan, menyampaikan saja kan. Kamu nak dengar, kamu tak dengar. Kalau kamu rasa tak nak ikut Nabi, tak apa, Allah Ta'ala akan hukum kamu. Itu kan, Nabi mungkin tak boleh hukum kamu, Nabi mungkin tak ada kuasa, dan setengah-setengah orang-orang yang beriman, pihak penguasa mungkin tidak berkuasa, mungkin tidak tahu, mungkin tidak mampu. Sebab pun banyak sangat kan kesalahan-kesalahan dosa yang mungkin kita buat, tapi pihak penguasa tak tahu pun, penguasa Islam kan. Jadi kita tak dihukum. Tapi bila kita tidak terlepas dihukum, Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum kita, jaga. Jadi makna sini Allah Ta'ala kata Rasul ni kerja dia menyampaikan, pendakwah ni kerja menyampaikan saja. Masalahnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita langgar tak langgar kan. Jadi Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Tengok Allah Ta'ala kata kan, Allah tahu apa yang kamu sembunyi, apa yang kamu jelaskan. Taktumun, kamu sembunyikan, tubdun, kamu zahirkan. Maknanya apa yang kamu nampakkan tu, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kamu sembunyikan, Allah Ta'ala tahu juga. Jadi oleh kerana itu, kamu tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul ni menyampaikan saja, memberitahu kan. Sekarang kamu dah tahu, kemudian kamu nak buat juga, kamu nak langgar juga, tu masalah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Allah Ta'ala akan hukum kamu, bukan Rasul yang hukum kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jaga kan itu kan. Jadi ayat 100 daripada surah Maidah. Masya Allah kan, kita dah sampai surah ayat yang ke-100 daripada surah Al-Maidah ni. Kul, katakan wahai Muhammad, katakan la yastawil khabithu wat tayyib. Jadi kepada kita juga pada hari ini, kita orang Islam, kita disuruh untuk berkata jugalah. Kul sini kan, katakan, beritahu, iklankan, zahirkan, ceritakan apa dia. La yastawil khabithu wat tayyib. Al-khabith, kata jalan lain ialah terjemahan asal al-khabith ialah yang kotor, yang buruk, yang segala-galanya lah, buruk, kotor dan comok dan menjijikkan. Itu al-khabith. Tapi dalam tafsir jalan lain dia kata al-khabith itu artinya ialah yang haram. Kemudian wat tayyib ialah yang baik. Yang baik itu ialah yang halal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sini, kalau ikut maknalah yang diberikan oleh tafsir jalan lain, dia kata kul, katakan la yastawi, tak sama haram dengan halal. Perkara haram, perkara halal, makanan haram, makanan halal, perbuatan haram, perbuatan halal, tak sama. No, tak sama. Takut ada orang kata sama. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, walau
a'jabaka kasratul khabith. Walaupun kadang-kadang a'jabaka, mentakjubkan kamu, kesimakan kamu, kamu rasa wow, banyak apa ni, banyaknya benda-benda khabith tadi, benda-benda buruk, benda-benda haram tu. Inilah dia kan tak, inilah dia yang Allah Ta'ala ajar secara general kan. Kadang-kadang kita ni berdepan kan, kadang-kadang berdepan dengan harta haram, harta halal. Yang haram ni sebab dia ni banyak kan, kalau 10 sen mungkin kita tak ambil lah, haram kan. Tapi kalau main dah juta-juta ni kan, rasuah ke apa-apalah kan, harta orang kan, tiba-tiba. Jadi kita kadang-kadang ni kan, walaupun kita kan ni beriman kan, macam-macam kita ni cuba berdalih dengan diri kita sendiri kan, kita tak apalah kan, haram pun insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan kot, kita minta maaf lah dengan Allah SWT. Tak, itu Allah Ta'ala dah ajar kita kan, walaupun perkara tu banyak mana pun, walau Allah Ta'ala kata walau a'jabaka kasratul khabith, walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun yang buruk tu, yang haram tu banyak, tapi no, tak sama tak boleh, dia takkan sama walaupun juta. Walaupun kita kata, kalau kita kata kan, yang ni ialah 1%, yang ni 99% yang haram ni kan, banyaknya, takkanlah ambil lah 90%, tak kan, walaupun 99 dengan satu ni, tetap satu ni hebat lagi daripada 99 yang haram ni. Sebab apa? Sebab dia halal. Kita sebab tu kita ni, di panduan kita kan, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih apa-apa, kita nak sign apa, kita jadi bos ke dan sebagainya kan, apa-apa saja kan, di depan kita kan, ini maksudnya ialah satu benda yang clear lah, yang clear haram, clear halal. Kalau benda yang khilaf tu, kita tak bincang lah, sebab benda khilaf ni, khilaf ulama' ni, ada ulama' kata macam ni, ada ulama' itu, kita tolak ke tepi dulu. Itu bukan perbincangan kita. Perbincangan kita ialah kalau benda tu memang dah jelas haram, dah jelas halal, maka tak boleh disamakan. Mana sama? Walaupun dia banyak mana pun. Jadi Allah Ta'ala kata, fattaqullah ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwa. Tengok ulang lagi. Takwa kan. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai albab. Albab ni maknanya otak, pemikiran, yang boleh berfikir. Takkan kamu tak boleh berfikir kan? Yang haram halal kan, gitulah maknanya, seolah-olahnya ganas sikit. Ya ulil albab, wahai orang yang boleh berfikir, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu ni berjaya. Kemudian seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang, kita masuk ayat 101, iaitu ayat masalah pertanyaan. Di zaman Nabi SAW dulu, sekali tu Nabi beri khutbah, disebutkan dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, disebutkan Nabi pernah bagi khutbah yang sangat-sangat sedih lah, maknanya yang sebab sehingga sahabat-sahabat semua berlinangan air mata dan semua sekali. Tiba-tiba ada seorang tanya, ya Rasulullah, siapa ayah aku? Dia macam dia tanya, siapa ayah aku? Nabi jawab, ayah dia kamu ini. Kemudian turun ayat ni. Itu di antara satu daripada cerita yang menunjuk tentang ayat ni. Ada satu lagi cerita lain tentang haji. Sebab haji ni tak clear, mesti buat setiap tahun ke, mesti buat setiap sekali seumur hidup ke, setiap 4 tahun sekali ke, 10 tahun sekali, wallahu alam. Tak ada ayat yang jelas. Jadi adalah sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, setahun sekali ke? Ya Rasulullah, 10 tahun sekali, contohlah macam tu. Bertanya. Jadi Nabi senyap, Nabi tak jawab. Jadi yang jelas ini, kalau Nabi jawab, nanti akan jadi yes, nanti akan jadi setiap tahun, nanti akan memberatkan. Kalau kata 2 tahun sekali, nanti akan memberatkan. Jadi Nabi tak jawab. Sebab itulah maknanya, sebab itulah dalam masalah haji ni kan, bila wajib segera tak segera, seumur hidup sekali dan sebagainya tu, benda tu semua tu menjadi perkhilafan di kalangan ulama. Tapi kita nak ceritanya, bila berlaku ni pertanyaan-pertanyaan itu, lalu turunlah ayat ni. Ayat ni kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tas'alu an asya', jangan kamu tanya tentang perkara-perkara, in tubdalakum tasukum. Kalau Allah Ta'ala ceritakan kepada kamu, dia akan menyebabkan kamu susah, kamu ni masyakkah. Jadi jangan tanya. Tu kan. Sebab apa jangan tanya pada masa tu? Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Quran. Kerana kalau kamu tanya ketika pada mana masa tu Quran turun, hina yunazzalul Quran, iaitu zaman Nabi lah ni. Maknanya sini lah, maka tubdalakum, nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada kamu, akan menyusahkan kamu. Allah Ta'ala turunkan hukumnya, menyusahkan kamu. Jadi oleh kerana itu, pada zaman Nabi ni jangan tanya. Apa yang Nabi beritahu,
Maknanya bukanlah tak boleh tanya kan. Kalau jalan mana sesat jalan, tanya, itu tak ada masalah kan. Ni tanya pasal hukum banyak-banyak kan. Jadi apa yang Nabi suruh, Nabi buat, ikut saja. Jangan macam tanya. Kecuali lah kita sekarang lain kita sekarang ni bukannya Quran turun Nabi dah tak ada. Kita tanya ni, kalau kita tak tahu masalah, kita boleh bertanya. Dan adalah panduan-panduan yang ulama beri, iaitu janganlah bertanya kalau benda tu tak berlaku lagi, tak tahu bila nak berlaku, entah tak berlaku. Tapi kalau satu benda tu yang mungkin sangat akan berlaku, maka boleh bertanya. Tapi kalau andaian terlalu jauh kan, tak mungkin bertanya, mungkin akan berlaku, tidak, entah ya tak ya, itu jangan tanya. Kita fokuskan dulu perkara. Dan juga ulama-ulama kata jangan tanya perkara-perkara yang kita tak boleh ubah lah. Iaitu apa? Contohnya pertikaian di kalangan sahabat kan. Sahabat ni pernah berperang kan, sesama mereka, melawan sama-sama mereka. Jadi kita pula pergi buatlah perbandingan, kita kata yang ni lebih betul, ni lebih salah. Dah sudahlah. Jadi ulama kata jangan sentuhlah. Allah Ta'ala telah selamatkan kita ni daripada darah mereka. Tangan kita tak ada darah mereka, selamat kan? Tak ada, kita tak terlibat dengan peperangan tu dan sebagainya. Contoh yang biasa ialah Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali, Aisyah dan juga Sayyidina Ali. Macam-macam lah cerita ni kan. Jadi maknanya sini kita tak perlu sebut benda tu, tak perlu ceritakan. Kita cerita apa yang berlaku sudah kan. Kita tak boleh komen, kita kata ni lebih betul, ni lebih salah dan sebagainya kan. Itu di antara perkara-perkara yang tak perlu bincang. Jadi secara umumnya jangan bincang, tak perlu bincang benda yang tak membawa kepada penambahan iman kita tengok kan, kita nak bincang benda ni ada iman tak, menambah iman ataupun tidak sebenarnya kan, ataupun just seronok-seronok bincang. Kalau seronok-seronok bincang tak perlu gitu kan. Banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu bincang dalam agama ni, yang perlu yang ada dalam Quran adalah hadis. Sebagaimana kita nak belajar Quran kan hari ni kan, kita nak belajar, nak faham Quran, banyak kita tengokkan banyak benda dalam Quran yang rupanya kita tak tahu kan. Jadi takkanlah kita nak habiskan masa dengan bincang perkara-perkara yang tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata jangan kamu buat macam tu. Imtu bedalakum afallahu anha. Jadi Allah Ta'ala kata kalau kamu terbuat sebelum daripada Allah Ta'ala ampunkan. Jadi selesai. Wallahu ghafurun halim. Allah Ta'ala ulang lagi kan, Allah Ta'ala ni ghafur dan juga halim. Makna minta ghafur dan juga halim. Allah Ta'ala ni sangat ghafur. Jadi mintalah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah Ta'ala ni ghafur. Seterusnya, qad sa'alaha qaumum min qablikum. Allah Ta'ala ceritakan perkara ni sebelum daripada ni, kaum-kaum sebelum daripada kamu, mereka ni tanya siapa? Tanya nabi-nabi mereka lah. Macam-macam mereka tanya nabi-nabi mereka ni. Qad sa'alaha, Allah Ta'ala kata telah bertanya oleh kaum sebelum daripada kamu, iaitu Bani Israel ke, bukan Bani Israel ke. Summa asbahu biha kafirin. Tapi apabila diberitahu kepada mereka oleh nabi-nabi mereka, oleh rasul-rasul mereka, apakah mereka melaksanakan? Mereka tak laksanakan. Sebab apa? Bila mereka susah, mereka fikir alah, pilih pula. Jadi macam tu lah maknanya, memilih-milih pula lah. Macam kita sekarang lah kan kalau kita nak betul-betul nak beriman, kita betul nak beramal, kita tanya seorang ulama yang kita percayai, dan kalau dia pandu kita, dah kita laksanakan benda tu. Jangan pergi sini, kemudian banding-banding pula. Dulu dia ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni, ustaz macam ni. Saya confused lah, ustaz mana yang betul ni? Awak ni ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni rasa lebih hebat daripada awak. Macam-macam kan. Jadi kita pula banding-banding. Jadi kalau kita betul-betul ikhlas, kita cari orang yang memang pakar dalam bidang-bidang yang tertentu, kemudian kita beramal. Yang penting kita beramal kan. Yang penting tu, kalau betul dah betul, dah sahih, dah apa, kita beramal. InsyaAllah kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan kita. Allah Ta'ala ghafurun halim. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata ma ja'alallahu min bahiratin. Seterusnya yang terakhir ni ialah ayat 103 Allah Ta'ala sebut sini kan, orang Quraisy ni, orang Mekah ni kan, mereka ni telah buat macam-macam bid'ah maknanya kan, perkara-perkara yang tidak ada ketetapan daripada Allah. Allah Ta'ala tak tetapkan macam ni, Allah Ta'ala tak buat macam ni. Apa dia? Allah Ta'ala kata sini kan, tengok, ma ja'alallahu, Allah Ta'ala tidak mensyariatkan, tidak menjadikan, tu maksud tidak mensyariatkan, tak ada dalam syariat Allah pun, iaitu apa? Min bahirah. Bahirah ni ialah, ni cerita ada empat ni, iaitu jenis binatang yang mana orang-orang Quraisy dulu, orang-orang kafir musyrikin ini, mereka telah buat benda ni. Buat apa? Iaitu mereka tentukan binatang ni kalau macam ni, dia ni bahirah. Kalau binatang ni kalau macam ni, nama dia ialah saibah. Kalau macam ni, nama dia ialah wasilah. Kalau macam ni, nama dia ham. Tengok kan, semua ada empat ni. Ada empat benda ni, ialah nama-nama, label-label yang diberikan oleh orang-orang musyrikin sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi datang, Nabi hapuskan semua benda ni kan. Iaitu apa? Ada binatang ni. Contoh yang pertama kan, bahirah ni apa? Iaitu satu binatang yang mana susu dia ni tak boleh. Hanya dia ni milik Tuhan kita saja.
Kita tak boleh minum. Jadi dibiarkanlah susu tu. Macam tu. Ada pula binatang macam tu kan. Yang kita tak boleh sentuh susu dia. Ada pula binatang ni yang tak boleh kita bawa barang apa-apa atas dia. Iaitu apa? Yang kedua tu, saibah. Saibah ni maknanya dibiarkan. Maknanya kita kena biarkan, tak boleh kita gunakan untuk bawa barang, makan, bawa apa-apalah kan. Kalau unta, kalau keledai kan kita guna untuk bawa barang, bawa orang. Ni tak boleh. Kemudian yang ketiganya, wasilah. Wasilah ni sejenis unta betina sebenarnya kan. Yang mana adalah cara lahir dia gini ni. Jadi mereka pun tak boleh sentuh dia. Dan yang keempatnya ialah ham. Ham ni ialah sejenis unta jantan. Yang mana dia anak-anak macam ni. Jadi mereka pun kata unta ni tak boleh, kita tak boleh gunakan dia, tak boleh tanggung untuk bawa makanan, bawa barang dan sebagainya. Jadi nampak ni, makna keempat ni, tengoklah pandai-pandai lah orang-orang musyrik ni mengada-ngada kan. Kita tengok sampai sekarang benda ni ada kan, berlaku kan. Ada orang memuliakan lembu kan, sampai tak boleh semua, tak boleh makan daging, sedangkan Allah Ta'ala sebenarnya kan jadikan benda-benda tu semua, perkara-perkara tu semua adalah untuk manusia. Kalau Allah Ta'ala dah halalkan, kenapalah dibiarkan tu mati macam tu saja kan, mengada-ngada lah, maknanya kita buat satu benda. Jadi Allah Ta'ala kata no. Ma ja'ala, Allah Ta'ala kata jadi walakin, Allah Ta'ala kata walakin allazina kafaru yaftaruna 'alallahil kazib. Allah Ta'ala jelaskan clear kan. Tapi orang kafir ni mengada-ngada ni, kata Tuhan macam ni lah, kata Tuhan kata macam ni lah. Tengok kan, bahkan ada yang mengatakan binatang tu Tuhan. Tu pelik lagi kan, bukan sekadar dimuliakan, binatang tu Tuhan. Macam manalah binatang tu Tuhan? Pelik. Jadi Allah SWT kata walakinnal ladzina kafaru, bahkan orang-orang yang kafir itu yaftarun, mengada-ngadakan 'alallahil kazib, ke atas Allah, dengan penipuan-penipuan, perkara pembohongan-pembohongan yang tak ada pun. Kemudian wa aksaruhum la yaqilun. Terus Allah Taala label majoriti mereka ni la yaqilun, tak boleh berfikir. Tengok kan, bukan makna yang bodoh tak boleh masuk sekolah, bukan kan. Profesor universiti ke, itu adalah pengajian, tapi Allah Taala kata mereka ni tak boleh berfikir. Benda macam ni pun tak boleh berfikir. Jadi la yaqilun, Allah Taala kata, bukan kita katakan. Jadi alhamdulillah kita habis muka surat 124. Kita akan masuk 125 dalam sesi akan datang insya-Allah. Setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.